Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti Persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Wow. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam semua. Kita jumpa dalam Puaka Extra. Dan ni nak bagi tahulah, bila anda tengok episod kali ni kan, kita pun lagi beberapa hari nak pergi Umrah. Jadi doakanlah kita. Amin. Dan kita pun Akan doakan anda juga. Yes, mungkin nak pergi. Dan terima kasih kepada mungkin yang nak pergi, yang akan pergi sama dengan kita semua. Betul. Semoga perjalanan kita semua selamat. Amin. Semoga kita mendapat umrah yang mabrur. Dan perjalanan kita, ibadah kita kat sana semua dipermudahkan. Amin. Kenapa? Ada semut. Okey, kita cocok dah sebelum semut gigit kita. Okey. Kata tadi cakap Takut akhirat. takut akhirat, takut semut. Tapi semut sakit pun kalau digigit. Yang ni yang besar punya semut Oh ya? Uh-uh. Okey. Ni cakap pasal semut-semut ni semua, teringat pula. Cakap semut-semut, insek, orang panggil insek ataupun serangga ni kan. Yes. Serangga ni, pernah ada orang kasih saya tu tau. Apa tu? Insek. Video. Video. Kasih video. Lepas tu cakap, ini apa? Ustaz boleh bagi pencerahan tak? Macam gitu. Sebenarnya video tu, hamba Allah ni sedang membuat penjualan, perniagaan di salah satu, yalah macam bazar, macam expo gitulah kan. Tapi herannya kedai dia tunjukkanlah atas tu semua ada banyak lalat-lalat, kat tali-tali tu semua banyak ada lalat. Lepas tu bila orang lalu pun, dia kira senang cakap tak ada buat bisnes lah. Orang pun tak masuk kedai dia. Ini second time saya dengar. Lepas tu sekarang nak tanya juga, adakah lalat-lalat ni pun tanda-tanda gangguan ataupun mungkin ada orang hantar untuk macam you tak ada bisnes? Boleh ke lalat? Okey. Kalau nak cakap tentang lalat ni kan, first thing is kita memang tak boleh berikan jaminan apakah lalat ataupun pelesit apa ni semua. I mean that particular lalat, that particular pelesit adalah sihir. Very hard. Contohnya kalau macam pelesit, antara cara-caranya adalah contohnya dengan kita cabut dengan kepalanya ke apa kan, kemudian ada dalam rambut. Tapi sekarang kalau you tengok je macam nak tahu kan kalau dalam ada rambut ke tak ada rambut, ataupun sihir ke tak ada sihir kan. So antara the best thing is adalah kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak buka kedai tu. Kalau every morning you buka, contohnya pukul 7 ke apa, pukul 8 ataupun bahkan pukul 5 pun, maknanya daripada keluar rumah you dah minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan. Whether you ada masalah kira jualan tak laku-laku ke ataupun memang tengah laku pun, minta sahaja pada Allah Subhanahu Wa Taala. It's always the best. Then yang secondly, untuk yang benda-benda seperti ini, bila kita keluar tu, bila kita berniaga tu, selalu niatkan perniagaan itu bukan untuk mencari keuntungan sahaja, which is ramai antara kita, termasuk kita kan, yang selalu membuka perniagaan kerana melihat keuntungan yang ada. Padahal tahu tak, perniagaan seperti ini ataupun bisnes termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Okay. Nabi SAW pun ketika waktu masih kecil pun beliau selalu ikut pamannya ataupun pakciknya Abu Talib sampai ke Syam untuk berniaga. Jadi
Ini termasuk perniagaan. Perniagaan ini termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Jadi ketika niaga tu, kita tukar kita berniat, instead of keuntungan, kita letakkan as priority, kita tukar. So priority adalah kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Maknanya apa? Ketika kita jualan tu adalah ibadah. So setiap transaksi yang kita buat, kita masak nasi ataupun kita buka booth dan lain-lain apa ni semua termasuk daripada sunnah Nabi SAW, dan kita setiap saat tu Allah akan kira sebagai satu ibadah sebab kita ikut kepada sunnah Nabi SAW. So everything dalam Islam sangat mudah sekali, dia ikut kepada intention ataupun niat. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh ke kitab-kitab apa-apa tentang hadis dan lain-lainnya, ketika seorang itu buka kitab selalu dimulakan dengan bab ataupun selalu mulakan dengan hadis tentang intention ataupun tentang niat. Jadi perbetulkan niat dahulu, kemudian baru tentang yang lebih keuntungan yang lain-lainnya lah. So yang pasal tadi lalat, kalau memang lalat tu, yes, kadang-kadang boleh saja sihir ni dihantar melalui binatang. Dan kadang-kadang khususnya kalau contohnya kadang-kadang lalat juga boleh, cicak pun boleh, kumbang pun boleh. Kumbang pun. Yes. Grasshopper. Grasshopper ataupun pelesit pun boleh. Dia sebetulnya dia ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah kadang-kadang bukan dia menyihir-menyihir tau. Dia sebagai spy. Oh, okey. Spy untuk melihat. Tapi sebetulnya itu bukan binatang. Jin yang menjelma dirinya menjadi suatu makhluk dengan sihir yang dibacakan. Maknanya bukan dia sendiri boleh ubah bentuk. Ingat, jin ni diorang bentuk macam kita, bentuk macam ini. Saya macam gini, saya macam gini. Saya tak boleh berubah bentuk saya menjadi Suzairi. Tak boleh. Melainkan dengan mantra-mantra tertentu, sihir-sihir tertentu, awak nampak saya macam Suzairi. Kan? Ada orang ketika disihirkan jadi nampak macam itu. Saya nampak macam mak saya tapi bukan. Ketika orang tu memakai sihir. Contoh. Jin tu pun sama juga. Ketika mereka berubah menjadi binatang ke menjadi apa ya, semuanya dia akan berubah melalui sihir-sihir yang ada. Termasuk all this macam apa yang rambut panjang lah, baju putih lah, apa gula-gula lah, ni semua adalah melalui sihir. So itu yang pandangan pertama. Pandangan yang kedua adalah kadang-kadang khususnya untuk pelesit dihantar oleh bomoh-bomoh ni untuk menembus dinding pertahanan atau perlindungan. Contohnya kalau kita selalu macam spray rumah, selalu spray rumah dengan ruqyah rumah lah ni semua kan. Dan kadang-kadang tak boleh tembus dan kadang-kadang dia akan cuba sampai dia tembus. Dan bila dia tembus ke apa gitu, maknanya dia tahu yang sihirnya boleh tembus. So apa yang kita kena buat? Perkuatkan lagi. Dalam bacaan surah Al-Baqarah kena baca, kemudian zikir hariannya, kemudian spray rumahnya instead of 1 week buat every day. So benda ni dia akan cuba untuk tembus. So begitu juga dengan kedai. So kedai pun boleh spray juga kedai. So kalau boleh spray. Dan yang macam lalat-lalat tu semua, kalau you ada spray ruqyah, dan just spray dia punya lalat-lalat yang ada. Yang kat bazar lah, yang ni semua. So itu main peranan, dan juga of course lah kita punya karakter, kepribadian kita pun main peranan jugalah. Kadang-kadang ada mungkin orang yang tak nak beli yang kita disebabkan dia tengok kita macam mungkin sombong. Ataupun dia tengok kita macam ataupun mungkin susah nak approach. Ataupun mungkin booth tu tak menarik ke. Ataupun you sendiri kalau berniaga, you kena ke depan, cakap apa khabar, kasih pamphlet gini-gini. Ya. Kena buat gitu. So itu pun main peranan besar juga. Kita tak boleh salahkan everything pasal sihir juga kan. So takutnya kalau betul lalat tu bukan sihir dan orang tak datang, maknanya itu masalah kita. Masalah tentang bisnes kita, cara penyampaian kita, komunikasi kita dan lain-lainnya. Cuma dia bagi tahu apa tahu, tempat kawasan, cuma kan. Dia ada bagi statement kat kawasan booth dia je ada lalat. Yang lain semua tak ada. Padahal dia tak jual makanan. Dia tak jual makanan Bukan. Kawasan dia memang tak jual makanan. Tapi dah pernah spray? Dia spray. Kemudian apa terjadi? Masih lalat tu juga. So kat situ juga? So kat atas macam kan dia macam tali gitu kan. Gantung-gantung apa kat situ. Dah spray tapi lalat tu masih kat atas. Masih kat situ juga. Tu yang dia herankan. Sebab tu dia tanya, ni apa gangguan ke ataupun ke apa. Lepas tu terus dia husnuzon je lah. Dia cakap berserah je lah. Kalau ada rezeki ada. Kalau tak ada tak apa. Gitu je. Mudah-mudahan Allah bantu lah. Allah bantu dalam setiap perniagaan, setiap amalan yang kita buat ke apa.
Tak kisah you guys kalau berniaga, kalau orang buat ke, kalau tak ada untung, terbuang, tak kisah, jangan mengeluh. Senantiasa berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Yes, dapat pahala apa sunnah. Lepas tu, minta perlindungan. InsyaAllah Tuhan akan balaskan, gantikan dengan lebih baik berlipat ganda. Kita pun tak tahu. Kalau kita tahu rahsia Tuhan tu, kita akan, okeylah, tak apalah, biar datang banyak-banyak kan. Ya, betul. Sebab kita tak tahu ujian, macam gitu. Betul. So, you selain daripada itu, boleh buat amalan-amalan yang boleh memperbanyakkan rezeki. Antaranya contohnya solat duha, Yes. baca surah Al-Waqi'ah, banyakkan sedekah. Betul. Ni semua dapat membantu. Perbanyakkan baca istighfar. So, solat tahajud. Lakukanlah. Jadi, biar Allah SWT akan lindung you dan juga berikan rezeki daripada mana-mana semua yang akan masuk, insyaAllah. Betul. Kena gigit juga ke? Tak. Ada rumput. Melekat di setokin. Setokin satu saja. Okey, ada apa Alright. lagi Ustaz nak bagi nasihat untuk mereka yang buat perniagaan, okey. bisnes. Gini, untuk buat bisnes ni yang paling semua, ingat para sahabat pun buat bisnes dan kalau nak tengok ada sebahagian daripada para sahabat, tak semua, ada sebahagian. Ya, lagi 3 hari. Lagi 3 hari Ya, lagi 3 hari. Ya. Kita akan berangkat hari Rabu. Alah. Ayo. Apa dia? Ada sebahagian daripada para sahabat yang betul-betul berjaya dalam perniagaannya. Antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini di antara orang-orang yang terkaya. Jadi kita sebagai peniaga, kalau kita nak succeed seperti mereka, maknanya apa? Berjaya dunia dan berjaya di akhirat, maknanya duit pun banyak, kekayaan pun ada, bisnes pun maju, kemudian akhiratnya maknanya apa? Dia punya solat pun tak pernah tinggal, dia punya tahajud pun tak pernah tinggal, sunah-sunah Nabi pun dia buat. Kaji kehidupan mereka. Contoh macam tadi, Abdurrahman bin Auf. You kaji orangnya siapa, bagaimana kehidupan dia, muamalat dia macam mana, cara bisnesnya macam mana, apa yang dia buat bisnesnya tu. Kemudian sifat kedermawannya macam mana dan lain-lainnya. So kita kaji. You buat your own research. Daripada situ baru you terapkan dalam you punya kehidupan. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian dengan Sayyidina Uthman bin Affan, apa yang diwakafkan hingga ke zaman sekarang, contohnya perigian, perigi rumah. Itu adalah di antara perigi ataupun well yang diinfakkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan bagi kaum muslimin hingga ke zaman sekarang, contohnya seperti itu. So ada benda-benda tertentu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat tertentu sehingga mereka berjaya di dalam dunia dan juga akhirat dalam perniagaan mereka. Jadi kalau boleh kita slowly try to do your own research. Mudah-mudahan Allah bantu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Mu'alat tu apa? Muamalat. Mu'amalat. Apa? Muamalat. Mu'amalat. Allahu Akbar. Dia kata lagi 3 hari nak berangkat dia muamalat. Siapa pasal dia? Mu'amalat. Mu'amalat satu. Dia main McDonald. Apa main Mu'amalat tu apa? Tak, muamalat adalah kita punya interaksi antara satu yang lain. Kalau macam bisnes ke apa kan, what you call it interaksi lah. Interaksi. Kita punya Muamalat. rapport, kita punya interaksi. Interaksi antara satu dengan yang lain, apa semua muamalah. Okey, satu lagi saya tanya. Kita cakap semoga mendapat haji ataupun umrah yang mabrur. Mabrur Okey, maksud haji lebih kepada mabrur. mabrur. Kalau umrah Umrah sebab dia muannath. Muannath tu maknanya okey, dia Arabic dia ada gender tu. okey. So dia ada male and female. Masculine, feminine. So contohnya kalau dia punya belakang tu ada ta marbutah. Tahu ta marbutah tak? Yang ada ta dan ada 2 titik ke atas. Yang bulat, ta bulat dengan 2 titik ke atas kan? Macam kepala dua orang. Ya, Okey. itu dipanggil sebagai ta marbutah. Ta So marbutah. biasanya kalau belakang ada ta marbutah is a feminine punya. Oh. So the word that comes after that have to be feminine. Oh, okey. Okay? So kalau masculine. So kalau haji
Ha dengan jim. Ada ta marbutah tak? Ada. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. So belakang mabrur Mabrur. without dia punya ta. Okey. Kalau umrah ada ta marbutah, maka jadi bukan mabrur, jadi mabruratun. Mabruratun. Ya. So semoga mendapat umrah yang mabruratun. Mabruratun. Tapi kita ta marbutah tu kan kadang-kadang kita suka singkat belakang dia. Jadi umrah mabrurah. Oh, semoga mendapat umrah yang mabrurah. Mabrurah ya, umrah mabrurah. Kalau semua dapat haji yang mabrur. Baru kita belajar kalau kita Mabrur tu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segi amalan ni. tak betul kan tadi? Tadi pun saya cakap sebelum kapan. Tak apalah. Sekarang kita sama belajar saya kan. Ya, kita Sebab- belajar. Kat rumah nak tanya apa tu mabrur? Mabrur tu maksudnya apa dalam bahasa Melayu? Yang diterima. Yang diterima. So haji semoga dapat haji yang mabrur untuk Yes. haji. Kalau orang pergi umrah, semoga dapat umrah yang mabrutah. Mabrurah. Oh, mabrurah. Ingat ya, semoga dapat haji umrah yang mabrurah. Yeah. Awak ingat kalau awak lupa, umrah roh kat belakang. Mabrurah, Yes, macam itu cara dia. umrah, mabrurah. Yes. Yes. Haji? Mabrur. Mabrur. Haji Lain. All the best. Bergurau Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Ya, thank you untuk kita punya sponsor Moss Yep. around the world. Boleh check dorang punya IG, dorang gambar-gambar Moss ni semua cantik-cantik. Boleh tolong like, boleh share ke apa kan. Dan Yeah. also kita punya jam juga Yes. daripada the C. counter The clock the counter the clock counter no the clock specialist no counter wise. the clockwise counter specialist the clockwise The counter clockwise specialist. itu dia. The clock. Okay, bye. The counter clockwise specialist. Duduk balik. Okay. Okay, so yang baik. Okay. Okay, the counter clockwise specialist dan Ya. juga kalau bagi nak bagi sumbangan pada kita boleh ke? Ya. PayNow kat bawah sini Yes. ataupun boleh tekan butang thanks kat bawah gitu lah. Tak kisahlah berapa banyak apa ni semua. Duit tu bukan untuk kita makan untuk makan Tak. tengah hari tak. Kita pakai untuk Beli beli barang dan barang tu tersebut adalah untuk yang inilah yang dakwah ni. So macam bateri ke apa sekarang kita tengah perlukan bateri. Tapi kalau kita haus kita beli barang jugalah Ustaz. Apa dia? Kalau kita haus, kita beli barang jugalah gunakan duit tu jugalah. Yalah, tapi kalau haus ya, tapi tak Ah. ada kita sama makan restoran ke apa semua tak ada lah. Kita pergi holiday tak ada. tak ada pun tak dengan ada dia, pakai tak apa ada, semua. tak ada. So everything is mostly for ada kena-kena dakwah ni lah. Ya, Itu je. ya. Thank you. Okay. Jumpa lagi minggu depan dalam Poker Extra. Bye-bye. Kita terbang Boleh kat belakang.